Awak sudah melacurkan bahasa Melayu. Cumanya sebab saya rasa saya ada ideologi yang tersendiri. Saya ada pemikiran saya yang tersendiri. Macam mana kita nak membawa puisi ni kepada masyarakat. Jadi mungkin ada setengah-setengah persatuan tu yang tak seia, tak sekata kan dengan pandangan saya. Jadi saya menggerakkan. Ada yang tak bersetuju dengan you. Itu biasa. Itu biasa. Tetamu di depan kita ni nama dia Umar Uzair. Ya. Ataupun lebih dikenali sebagai Yuyu. Datang dari jauh ni, daripada Kelantan. Terima kasih Yang Budi. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Dan di hadapan Budi ni adalah sebuah kumpulan anekdot, selembar dongeng yang nyata, tulisan daripada Umar Uzair. Dan di podcast hari ini kita nak memperkatakan sesuatu tentang naskah yang katanya dah ni kelima buku yang kelima. Betul. Hasil tulisan daripada Umar Uzair. Ya, betul. Tahniah Umar. Terima kasih Yang Budi. Terima kasih. So mungkin kita nak buat introduksi sikit kepada semua penonton-penonton yang belum lagi mengenali dan ingin berkenalan dengan jejaka kacak di hadapan Budi ni. Semua boleh perkenalkan diri. Okey. Mungkin yang belum tahu tu, saya dalam bidang sastra lah, puisi kan. Lebih kurang 10 tahun, lebih 10 tahun lah kalau nak kira. Kalau nak kira secara profesionalnya selepas 2011, maknanya dah dalam 12 tahun macam itulah. Jadi bidang saya tu saya membawa puisi, syair-syair Melayu kita ke keluar negara lah. Dia sampai ke Moskow, ke Kazakhstan, Istanbul, mewakili seni Melayu tu lah kan. Tapi masa sama saya pun menulis apa ni, sebelum ni saya lebih banyak menulis puisi cerpen, novel. Jadi bila saya dah lebih kurang 5 tahun macam tu tak keluar karya puisi yang baru sebab tumpu pada lagu, saya rasa saya kena keluarkanlah satu karya penulisan lah. Penulisan. Kan? Jadi bila saya pergi ke kedai-kedai buku tu, saya nampak ada banyak puisi, banyak puisi, banyak kumpulan puisi, banyak cerpen. Dan ada satu cabang penulisan yang penulis jarang ketengahkan, iaitu anekdot. Okey, anekdot ni apa? Okey, anekdot ni adalah pandangan-pandangan ataupun cakupan apa yang kita nampak di sekeliling kita lah kan, dari segi sosial, masyarakat. Jadi kita tulis dalam benda yang pendek je, dalam 1 ataupun 2 muka surat saja. Bezanya anekdot ni saya dah tulis lebih kurang 15 tahun yang lalu, semasa saya belajar di Akademi Seni Budaya Warisan tu. So hasil tulisan ni dah lama ni? Dah lama. Okay. Dia dah lama tersimpan lah. Jadi waktu tu saya belajar di Aswara lagi. Dan bila kita belajar di Aswara tu, saya banyak banyak masa lah. Tak macam sekarang kita nak bekerja kan. Jadi pada masa tu saya banyak tengok, bila kita nak mendewasa, kita banyak benda berfikir kan. Apa yang kita fikirkan tentang masyarakat, tentang perhubungan, tentang alam. Jadi saya tulis. Bila ada masa-masa saya tulis. Jadi penulisan yang pendek tu saya, masa tu ada blog. Saya tulis dalam blog. Blogger.com. Okay. Cuma tak adalah blogger macam Abang Budi kan. Kita tulis blog-blog macam tu. So, masih ada lagi sekarang? Masih ada lagi, tapi dah lama dah lama kita tak update lah. So ni tulisan ni dapat ambil dari situ sikit-sikit. Ambil dari situ Ambil dalam berpuluh-puluh tulisan tu, saya tengok mana yang sedap lah untuk kita bukukan kan. Jadi saya pun tulis lah banyak tentang pandangan-pandangan saya tentang filem terutamalah. Sebab saya rasa masa saya usia awal 20-an tu, saya banyak mengenali filem-filem baru lah kan. Macam cerita dalam ni ada cerita Benjamin Button, Curious Case of Benjamin Button, kemudian Notting Hill, kemudian masa tu membesar dengan Puteri Gunung Ledang. Jadi banyak yang saya nak tulis ataupun yang kita nak mengkaji kan. Jadi saya tulis. Jadi bila dah terperang ramai sangat, saya pun kumpul-kumpulkan balik dan kita bukukan. Jadi sebenarnya ni adalah sebuah karya remaja sebenarnya. Untuk remaja. Untuk tatapan remaja. Sebab gaya bahasa masa tu agak remaja kan. Walaupun saya dah melepasi usia remaja tu. Tapi saya rasa
Sebabnya saya pernah didatangi oleh kata beberapa orang lah kan, yang kata ada tak karya-karya kata cerita-cerita yang ringkas tapi dalam bahasa sastra. Jadi mereka tak jumpa. Yang biasa buku-buku indie banyak lah kan, buku indie. Jadi karya-karya ringkas tentang remaja dalam bahasa sastra tu kurang. Jadi saya mengisilah lompong-lompong tu macam tu. Jadi ini khas untuk remaja-remaja yang nakkan buku-buku yang tak berat. Bukan buku karya-karya sastra tentang perang, tentang politik, bukan. Dia cerita tentang perhubungan, tentang alam semula jadi, tapi dalam bahasa sastra. Macam itulah. Tapi adakah buku ini tak sesuai lah dengan insan-insan kertu macam saya? Sesuai juga sebabnya. Tapi ini ditujukan untuk remaja. Ya, dia kata gaya bahasa. Tapi masih boleh dinikmati oleh semua pihak, semua lapisan usia. Sebab filem-filem yang saya tengok tu ataupun kritikan ataupun suasana masa tu sesuai dengan orang-orang yang dah berusia jugalah. Sebab mereka membesar dengan waktu tu kan. Yuyu, tak habis lagi sebenarnya orang nak berkenalan dengan awak ni. Lupa. Mungkin latar belakang mungkin kita imbas balik melangkaui beberapa tahun semasa awak berjinak dalam dunia penulisan. Di zaman remaja awak macam mana belajar sastra, macam mana boleh timbulnya minat untuk belajar sastra. Sebenarnya saya ni dibesarkan oleh keluarga ni. Saya ni orang Johor, Singapura. Jadi ibu saya orang Singapura. Jadi kita macam mana awak duduk Kelantan tu? Tu panjang cerita. Nanti kita cerita. Nanti kita korek lagi. Okey. Jadi apabila bila kita membesar di Singapura, kita banyak bercakap bahasa Inggeris lah kan. Jadi masa tu bila saya belajar di Aswara, saya tak masuk dalam dunia sastra lagi, tapi sudah menulis. Mengenali sastra ni bila saya kenal dengan almarhum sastrawan negara Datuk Dr. Kemala lah. Jadi Datuk Kemala ni, sastrawan negara ni lah yang membawa saya berkenalan dengan sastra. Maksudnya kepentingan kita sebagai anak muda masa tu untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sebab mungkin penggerak muda masa tu kurang. Jadi saya mendapat guru yang sangat hebat lah masa tu, yang mendidik dan mengajar saya tentang cara untuk memperkasakan bahasa Melayu dan puisi. Jadi masa itulah saya jatuh hati pada sastra dan puisi, dan saya mendalami apa itu syair, apa itu gorindam, nazam dan sebagainya. Cuma waktu tu saya lebih tumpu pada puisi dan juga cerpen. Jadi semasa saya mengenali sastrawan negara tu, Datuk Kemala tu, barulah saya dapat menulis dengan baik. Kepentingannya macam juga Dr. Muhammad Haji Saleh, dia membesar di New York masa tu, dululah masa usia muda dia. Jadi bila balik sini baru dia faham tentang kepentingan bahasa Melayu tu kan. Jadi saya rasa bezanya saya dapat didikan tu awal sikit lah daripada Muhammad Haji Saleh tu kan. Dia bila dah berantau tu baru dia balik semula macam tu. Jadi saya usia dalam lebih kurang 23 macam tu lah. Baru saya mengenali sastra puisi. Jadi saya kembangkan bakat saya dalam bidang puisi ni. Saya pun menulis, dan saya pun memang menyanyi. Saya pun memang performer juga masa tu. Saya menulis, membawakan lagu-lagu puisi, syair ke seluruh rantau penjuru dunia macam tu lah. Mana datang dulu ni minat untuk jadi penyair ataupun jadi penyanyi? Secara jujurnya penyanyi dulu. Saya menyanyi daripada kecil. Daripada umur 7 tahun saya menyanyi. Keluar menyanyi. Mungkin masa menangis dia menyanyi kan. Daripada kecil memang ayah selalu bawa pergi karaoke. Karaoke, pertandingan. Masa tu di Johor. Bintang Kecil masa tu. Jadi tapi masa tu saya dah mula meminati nak membaca, sukalah. Khadijah Hashim, Usman Awang, kecil-kecil dah baca dah. Khadijah Hashim, Badai Semalam. Nama tu. Badai Semalam. Masih ada lagi sekarang? Ada lagi. Masih ada lagi. Badai Semalam tu lah. Badai Semalam. Badai Semalam tu panjang ceritanya. Ayah saya ni dia kontraktor di Singapura. Jadi dia selalu bawa balik buku-buku ataupun barang-barang daripada rumah-rumah yang dah renovate lah kat Singapura. Jadi satu hari tu saya jumpa satu buku ni yang dah cerai-cerai macam tu.
Saya pun kumpul saya baca. Masa tu umur saya dalam mungkin 9 tahun macam tu lah. Saya baca Badai Semalam tu. Kan masa tu lah saya suka pada penulisan. Tapi saya belum belajar menulis lagi. Bila dah masuk aswara tu barulah saya kata menulis. Tapi menyanyi tu memang datang dulu. Dan mungkin nak cerita sikit, saya hampir-hampir sign dengan kontrak. Wow. Dengan label mana? Label macam masa tu Jojo Production. Yang bawa Michael Jackson Malaysia tu. Saya sikit lagi nak sign kontrak dengan Jojo Production. Cuma masa tu saya jadi artis lah. Kalau tidak saya dah jadi, mungkin saya dah meletup masa tu. Mungkin saya dah bersaing-saing kan. Tapi masa tu kadang-kadang kita punya keluarga belum bukan macam sekarang Sekarang ni kita macam nak jadi artis okey. Kan sekarang dah faham zaman TikTok. Zaman TikTok. Semua macam ibu bapa macam okey setuju gelak-gelak kat TikTok. Jadi artis. So zaman dulu tu, masa tu kita mungkin bapak kita belum terbuka lagi kan. Jadi pun tak setuju. Jadi perjalanan seni saya tu panjang lah. Kalau cepat mungkin masa tu dah sign Jojo Production, saya pun dapat show sana sini masa tu. Sebab Jojo Production pun memang besar masa tu kan. Cuma mungkin rezeki tu lain lah. Jalan seni tu lain. Jadi begitulah. Dalam masa 10 tahun ni saya membawalah penulisan dan nyanyian tu seiring. Macam tu. Awak juga tampil beberapa persembahan lah juga kan. Dan yang terkini ada persembahan di konsert bersama dengan artis-artis terkenal. Saya tengok barisan-barisan artis macam Ernie Zakri. Itu yang akan berlangsung pada 3 dan 4 Ya, 3 dan 4. 3 dan 4 November ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit? Ya, sebenarnya festival Nada Danau. Itu sebenarnya Nada Danau. Apa maksud danau? Danau tu lembah-lembah, pergunungan, tasik-tasik. Tu maksudnya di belum tu lah sendiri. Itulah danau. Sesuai lah dengan lokasi yang dipilih. Betul. Dan saya pun sebagai kata lebih kurang 7-8 tahun ni saya pun memang sebagai penggerak seni. Saya mengusahakan program-program seni di Malaysia yang bawakan penyair-penyair lah daripada seluruh dunia. Jadi seluruh dunia Seluruh dunia. Penyair-penyair dalam bahasa Melayu. Penyair dalam bahasa mereka lah. Macam daripada Belgium, daripada Rusia, daripada Turki. Mereka ada bahasa-bahasa tapi mereka penyair di sana. Macam daripada Vietnam, daripada Filipina dan Selatan Asia lah. Jadi saya banyaklah bawa mereka ke Malaysia. Macam kita buat satu nama ekspresi puisi dunia macam tu lah. Kita kumpulkan lebih kurang 100 penyair dunia, kita buat di Istana Budaya. Macam tu lah. Adakah setiap tahun diadakan atau macam mana? Setakat ni setiap tahun diadakan. Setiap tahun. Ya. Cuma dah lebih kurang 7-8 tahun macam tu, saya lebih tumpukan pada penyair-penyair Malaysia lah. Terutama selepas dah PKP ni kan. PKP ni saya belum lagi lah bawa daripada luar. Saya masih tumpu pada seniman-seniman Malaysia. Jadi festival Nada Danau ni memang dicetuskan lah sebenarnya. Dicetuskan oleh Timbalan Menteri Pelancongan Malaysia yang meminta saya untuk mengusahakan sesuatu di Royal Belum tu. Okey. Dekat lokasi tu Royal Belum tu. Mungkin ramai yang dah pun ke sana. Ataupun yang nak ke sana Apa keistimewaan tempat tu? Okey, kalau Lenggong sebab I jatuh cinta dengan Lenggong. Lenggong betul. Lenggong jatuh cinta betul. Memang cantik you kena pergi. Sebab kalau kita bangun pagi segar betul. Lepas tu tengok buka tingkap. Ada tasik. Ada dia punya panggil awan-awan tepi-tepi. Betul. Panggil kabus. Betul. Dan kalau jam 11 pagi masih ada lagi kabus awan-awan tepi-tepi bukit. Okey. Royal Belum, sebenarnya, apa yang istimewa dia? Sebenarnya Perak tu Perak tu kaya dengan alam semula jadi. Yang beza dengan negara-negara lain. Yes. Saya rasa Perak tu dia kaya dengan tasik-tasik. Tasik-tasik dia tu banyak di sana. Selain Lenggong, Pulau Banding ni lah. Pulau Banding. Jadi bezanya di Lenggong, Lenggong tu tasik di Belum ni adalah kita buat di atas di sebuah pulau. Oh, dia pulau. Pulau di tengah-tengah tasik. Nama dia Pulau Banding. Di Tasik Temenggur tu lah kan. Jadi bezanya kalau di Lenggong tu dia memang di pinggiran tasik. Ini kita buat di atas pulau.
Kita di tengah-tengah pulau, dikelilingi oleh tasik dan gunung-gunung ganang. Jadi memang cantik lah, memang indah lah dekat sana. Dengar cerita daripada Yuyu terus rasa macam Kena nak pergi ni 3 dan 4 November. Saya Dayan Nur Faizah, senarai artisnya. Yuyu, Dayan Nur Faizah Aini Zakri, Airni Zakri, lagi Bel Ngasri. Bel Ngasri akan mengalunkan dia puisi akan mendeklamasi puisi. Puisi. Kemudian ada Datuk Dr. Lim Suiting, kita punya ini Sirat Kelantan Doa. ni? Kelantan Bacuk. Ya, Bacuk. Serius ah? Dr. Lim orang Bacuk. Sebab saya pernah tengok dia berlakon cerita Mak Yung tu cerita Sabri Yunus. Ya dia bermenora tu kan. Ya dia orang Kelantan. Orang Kelantan. Bacuk. Okey. Kemudian itu menarik. Lagi kita ada satu kumpulan nama dia Bahbola. Okey, Bahbola ni orang asli. Image dia orang asli. Tarian orang asli. Dia adalah penerima tokoh seniman negara sama dengan arwah Tan Sri Jin Samsudin. Jadi dia sama kumpulan tu. Dia punya ketua dia tu. Apa ni? Sebenarnya pejuang betul, bahasa lagu-lagu orang asli lah. Sali Bahbola. Jadi okey, lagi ada deklamator. Kita habiskan semua senarai line up. Semua senarai kita line up, kita nak sebut Lin Hasrinas, deklamator kebangsaan. Dia deklamator kebangsaan. Deklamator. Dia kira powerhouse dalam bidang deklamasi lah. Daripada tak ada orang boleh ada orang. Maksudnya dia tarikan dia mendeklamasi puisi tu, daripada tak ada orang boleh ada orang ni. Sebab kita pernah mengalami tu di Johor. Tak ada orang, tiba-tiba ada orang pula. Masa dia baca dekat tepi jalan lah. Tepi laut masa tu. Kita punya konsep masa tu di tepi laut. Tepi pantai lah, tepi pantai. Macam sayur-sayur itu kan. Tiba-tiba boleh ramai pula. Mana datang tak tahu. Kuat. Mana aura dia kan sebagai seorang deklamator. Kemudian kita ada puisi tari. Puisi tari siapa? Shirley Idris. Dia akan mendeklamasikan puisi sambil menari. Dia solo. Dan ini semua kita akan gabungkan dalam satu persembahan panjang tanpa henti sama 1 jam tu lah. Tak ada iklan Tak ada iklan. Tak ada selepas ni kami mempersilakan ni, tak ada. Panjang. Tak ada host. Ada host tapi di depan dan di hujung saja. Tengah-tengah tu selama 1 jam ni tak ada henti. Selepas ni ini, selepas ini. Dia satu show yang berbeza lah. Itu yang saya sentiasa bawakan selama 7 tahun sebab ni. Saya dah tengok kehadiran Bel Ngasri di situ. Kita dah syak dia mesti ada lawak kan. Lawak celah-celah persembahan tu kan. Tak ada. Sangkaan tu meleset sama sekali. Jadi kita nak Bel, kenapa Bel ni orang kata diambil untuk deklamasi saja? Sebab saya rasa dia ada sisi-sisi yang berbeza yang belum orang tengok. Sebab saya rasa orang lupa yang bahawa Bel tu sebenarnya dikenali sebagai seorang aktor dan pelawak. Jadi bahagian aktor tu orang tak kaji lagi. Bukan tak kaji, dah semakin dilupakan lah kerana terlalu tumpu pada pelawak kan. Jadi saya rasa dia ada kualiti sebagai seorang aktor untuk ditampilkan lah secara langsung. Macam okey, lain line up yang lain. Itulah line up-nya tu selama 2 hari tu. Semua berapa hari? 2 hari. 2 hari, 3 dan 4 November. 3 dan 4 November. So semua sekali berapa tu? Berapa orang? Lebih kurang dalam 12 ke 12 artis macam tu lah. Jadi bermula pada 10 pagi sampai lah pukul 7.30 petang. Ini dah kira festival lah. Festival muzik lah. Betul. Tapi bezanya ini adalah festival puisi dan muzik. Dia puisi tu dulu, barulah muzik. Kan. Selain itu kita juga ada kita melibatkan WWF Malaysia. Apa tu? WWF kita tahu WWF ni apa Gusti tu kan itu WWE. WWF ni yang jaga kita punya harimau, hidupan liar kita tu kan. Jadi mereka akan buat pameran di sana dan akan bercakap tentang adakah ada harimau di situ. Kita harap tak adalah harimau muncul tiba-tiba kan. Tapi mereka akan datang dengan jerat-jerat mereka. Mereka akan mungkin mereka akan datang dengan taring-taring harimau ke macam mana kan, saya tak pasti lagi. Tapi kita akan jadikanlah pameran-pameran tu
di sana selama 2 hari tersebut. So kepada yang berminat nak pergi, mungkin ada harga tiket ataupun percuma ke macam mana? Istimewanya festival ni percuma kepada percuma, semua. Tak ada lagi festival kat Malaysia ni percuma. Kita ada je Annie Zakri, ada Dayana Faiza. Mana nak jumpa tu bang? Mahal tu. Oi, mahal. Memang Dayana budget Faiza. mengalir air mata juga ni. Okey, kita pernah tanya kan, halang Yuyu ada kat sini. Berapa lagu lah Dayan akan nyanyi kan? InsyaAllah Dayan akan menyanyikan 2 atau 3 buah lagu macam tu lah. Saya pun berharap dapatlah berduet 1 buah lagu. Kalau itu satu sejarah. Sebab saya dah berduet dengan Datuk Siti. Dan saya pun baru berduet dengan Aina. Tengok semua kelas A dia nak berduet. Dia tak ada nak berduet dengan apa? Liza Aziz bila pula? Macam mana? Liza Aziz. Oh, itu pun satu kita punya powerhouse. Semalam kita nampak dia punya persembahan dekat Gavaganza. Dia katakan ada satu persembahan yang bertaraf antarabangsa. Ya, memang Liza Aziz dan Nuri Aziz memang powerhouse lah tu. Cantik. Ini kali kedua saya tengok persembahan dia. Kali pertama masa konsert Sudirman dekat Dewan Philharmonic Petronas. Ya. Selepas tu kita macam suara dia betul-betul klasik Betul. Klasik, unik dan antara susah. masa lah. Betul. Dan masa dia buat persembahan tu kira memang betul lah orang kata dia antara persembahan-persembahan istana lah. Ya, betul. Kan? Dia memang orang kata tarikan yang berbeza. Dia bukan mungkin orang kata mungkin bukanlah kepada komersial tapi kepada persembahan-persembahan yang ada pemahaman tersendiri lah kan. Saya rasa benda tu yang patut sentiasa ditampilkan dalam dalam live TV lah kan. Supaya orang dapat tahu kualiti muzik sebenar macam mana. Dan hari tu dia ada kongsi lah kehidupan dia semasa hayat Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Dia pernah buat baju. Ingat tak konsert di Choket? Sudirman dekat Choket tu. Dia Sudirman ada pakai baju jubah macam tu yang ada bendera kan? Malaysia. Dia yang buat. Dia jahitkan. Dia jahitkan. Itu satu maklumat baru tu. Okey, untuk Ernie mungkin ada 2-3 juga lagu. Ya, betul. Semua lagu puisi ataupun lagu pilihan dia orang? Sebenarnya macam Dayang sendiri memang dia request untuk minta lagu-lagu tradisional sesuai dengan lagu album baru yang baru berlagu tu kan. Cuma sebenarnya ingin nak saya perbetulkan bahawa lagu puisi bukan lagu tradisional. Tradisional adalah lagu tradisional. Lagu rakyat adalah lagu rakyat. Lagu puisi tu adalah lagu puisi. Lagu puisi. Dia bukan lagu hip hop. Bukan. Hip hop kan? Hip hop tu mungkin ada setengah-setengah seni kata yang bersesuaian. So nak tanya. Kalau misalnya katalah puisi di hip hop kan, adakah itu satu pelacuran? Pelacuran bahasa ataupun macam tak elok Okey, pada saya pelacuran bahasa tu adalah apabila dicampur aduk. Okey. Dicampur aduk tu adalah pelacuran bahasa. Tapi selagi dia contoh macam tu Malik Malik. Saya rasa itu adalah puisi yang dihip-hopkan. Dia lah puisi yang dihip-hopkan. Dia tak campur aduk. Dia tak campur aduk. Ada setengah-setengah lagu yang dia mencampur adukkan bahasa jadi dalam tajuk tu jadi 2 bahasa Itulah melacukan. Saya rasa selagi dia menjaga tata bahasa yang indah, berpuitika, itu masih baik lah. Maksudnya lagu-lagu puisi, lagu-lagu yang bercirikan kenusantaraan macam itulah, macam lagu M. Nasir, Abid Jiadi, Brode Marantika, Kepertasan tentunya. Dia ada ciri-ciri khas tertentulah. Jadi bila saya kata pada Dayang, kalau boleh lagu-lagu dia memang lagu-lagu yang berkualiti jadi kalau ada satu lagu yang bukan lagu tradisional tapi lagu dia sendiri yang ada nilai-nilai, lirik-lirik yang berpuitika lah. Kan? Contohnya di Pintu Syurga. Ni peminat ni. Peminat Dayang ni. Peminat Dayang, pencinta Dayang. Muzik, pencinta muzik. Di Pintu Syurga, kemudian apa nama tu, Yes Andai Masih Ada Cinta. Jadi itu dua lagu yang saya minta lah. Selain daripada lagu baru, lagu tradisional daripada album baru dia. Macam Ernie sendiri pun kaya dengan lagu-lagu yang indah. Macam setakat ni saya nak bekerja dengan artis-artis yang mempunyai lagu yang kata sedap lah kan, macam Aina, Datuk Siti. Dan sebenarnya saya harap saya dapat bekerja dengan Zain Azin satu hari nanti.
Semalam pun dia ada. Semalam ada. Betul lah. Oh, hebat Hebat betul. Ya, betul dia lah. pula dengan Liza Hani. Liza Hani pula. Memang lawan dia lah. Okay, kita alang-alang cakap pasal lagu ni. Dah berapa lagu dah Yuyu hasilkan? Untuk Yuyu saja. Ya, saya dah hasilkan 2 album. 2 album? 2 album puisi. Okay, kalau lagu, berapa lagu? Lagu lebih kurang dalam 6 adalah 6 atau 7 lagu. Maksudnya satu album tu, satu album ada album pertama tu ada 3 lagu. 3 lagu. Ya, album yang kedua ni ada 4. Dan kesemuanya adalah puisi yang dilagukan, yang ditulis oleh Yuyu saya sendiri dan saya lagukan. Okey. Lagukan maksudnya ada kompos. Ada kompos music. Ada komposer lain. Ya, ada komposer lain. Ada setengahnya melodi tu saya. Cumanya saya ni tak belajar muzik. Tapi saya tahu structure muzik lah, maksudnya saya nak lagu ni bunyi macam ni, ataupun bunyi lagu tu macam ni. Jadi saya bagi tahulah kita punya team tu untuk buat macam ni. Yang buat muzik tu. Yang buat muzik tu. Jadi terjadilah melodinya tu. Kerana saya jenis yang suka humming macam jadi lepas tu saya pun rakam dengan ni pun dengan lirik tu sendiri. Tapi muzik tak lagi. Jadi saya beri kepada tim tu untuk tentukan apakah melodi yang sesuai untuk dilagukan. Biasanya Yuyu guna siapa untuk buat muzik? Macam sebelum ni kita ada kawan saya lah pemuzik di Johor, dan ada beberapa pemuzik lagi lah. Cuma saya belum bekerja sama lagi dengan komposer-komposer yang betul-betul ada nama, belum lagi lah, belum berkesempatan lagi. Dan memang saya pun memang mencari juga lagu-lagu baru kan. Macam daripada Dato' M. Nasir, daripada Abang Ajai. Oh, cerita-cerita dia besar ni. Tak, dengar cerita Dato' M. Nasir memang sesuai dengan Yuyu. Saya harap. Cuma ni okay, Yuyu jadi yang macam suka dengan irama yang Nusantara yang ada unsur-unsur gendang ke? Sangat suka. Unsur-unsur gendang, unsur-unsur seruling. Tapi dalam bentuk rancak ataupun boleh rancak, melo? Boleh melo, boleh rancak. Sebab saya pun adalah satu lagu, ada beberapa lagu yang rancak. Contohnya lagu Miliki Kau. Kemudian Miliki Kau macam mana lagu dia? Lagu dia masa tu Miliki Kau. Itu adalah puisi lah, Miliki Kau tu. Tapi masa tu saya buat album tu tahun 2016. Jadi dia ada elemen-elemen masa tu umur kita pun baru dalam 26, 27 macam tu. Dan waktu tu pun saya membesar dengan pergi fashion show banyak masa tu. Jadi saya Fashion Week ada tak? Fashion Week kan? Ada. Okay. Jadi saya kata ilham tu kita ada dapat pengaruh pada catwalk tu lah masa tu kan. Boleh tu. Jadi puisi catwalk ada datang idea muzik catwalk tu kan, muzik club kan. Jadi saya cubalah nak menyuntik dalam muzik tu. Tapi kemudian saya rasa itu satu percubaan lah. Tapi saya lebih suka bila kita dah makin dewasa, kita lebih suka lagu-lagu yang bersifat kenusantaraan lah, macam gendang, seruling. Macam satu lagu baru saya tu, Cendrawasih tu, dia kaya dengan, ini yang paling baru. Paling baru. Cendrawasih, Hasat-hasat Enggang. Dua tu memang karya baru. Dan bila saya membuat persembahan, contohnya kalau ada combo, contoh combo di BKL ataupun combo di Melaka, mereka menyuntik elemen-elemen bossa nova dalam lagu tu kan. Jadi saya rasa muzik-muzik macam tu, itu pun yang upbeat lah, tak semestinya melo kan. Kadang-kadang bila kata dengan lagu puisi je, lagu yang perlahan, melo. Tapi saya cuba nak tampil dengan lebih segar lah, muzik lebih segar. Jadi saya pun mencari-cari jugalah komposer-komposer yang boleh mencipta lagu-lagu puisi tu. Tak semestinya lagu yang kata melankolik kan. Saya terbuka macam tu. Susah ke nak dapatkan komposer-komposer yang kita senaraikan tadi? Bukan susah apa, susah nak mendekati tu. Ya. Dan dia pun bukan calon-calon orang nak bagi lagu kan. Betul. Tapi saya pun harap satu hari saya dapatlah berjumpa dengan, contohnya kalau muzik ni saya suka lagu Abang Ajai. Lagu Abang Ajai saya semalam suka. Semalam jumpa dia? Ya. Dekat Family Duo. Saya semalam daripada Gegar Vaganza berlari separuh tapi sempatlah tengok Liza Hanim dengan Ziana Zain. Tak sempat lah lari. Sempat tengok persembahan Aisyah yang tersingkir semalam. Lepas tu lari daripada
MBSA terus pergi ke studio NTV7. Faham. Tapi itulah sempatlah jumpa Abang Ajai. Abang Ajai. Saya rasa dia adalah satu seorang komposer yang faham tentang apa itu kualiti sebuah lagu. Kan saya memang cita-cita saya lah nak bekerjasama dengan Abang Ajai dan Dato' M. Nasir. Saya rasa dua ni saya punya idola saya dalam bidang muzik lah, dalam bidang penulisan lagu dan lirik. Selain daripada Arwah Lolok tu pun saya banyak mengkaji cara-cara penulisan dia. Kemudian arwah siapa ni, Mama Khalid, cara penulisan dalam buku. Itu saya memang belajar lah. Kalau dalam nyanyian saya memang meminati almarhum Sharifah Aini. Cara lenggoknya kan, saya memang suka cara mendendangkan lagu-lagu tradisional, cara dia kat mana dia lenggok tu, kat mana dia kat sini. Saya rasa bagus lah. Sebenarnya tak ramai anak-anak muda kita yang mempunyai visi ataupun misi daripada awak punya. Macam Yuyu, saya perhatikan daripada dulu, awak punya tema lah kita panggil tak berubah-ubah. Dia macam kita kan, macam sekejap hip hop, sekejap tak jadi ballad, buat tu. tak jadi buat tu, buat ni. Awak kira macam kalau dalam dari segi perkataan agamanya adalah istiqamah lah. Istiqamah. Betul, setia. Awak berdiri teguh dengan prinsip awak untuk membawa naskah puisi ni ke arah yang lebih besar dengan menggunakan muzik. Betul. Sebab saya rasa saya kalau nak cerita tentang patah hati atau patah semangat ni banyak kali dah lah. Awak broken? Heartbroken. Banyak kali kerana perhatian kepada perhatian masyarakat, satu lagi perhatian agak kurang dengan nilai-nilai bahasa yang berseni ni. Betul. Orang kita manalah suka kan. Sebenarnya bang, semua seluruh negara pun macam tu seluruh dunia ada masalah yang sama. Dia tak suka, macam mungkin memandang benda ni adalah satu benda yang kompleks. Betul. Sebab itu bersangkut paut pula dengan dunia teknologi yang semakin maju, yang nak cepat patah kata yang cepat. Bahasa Melayu ni pula terkenal dengan patah kata yang banyak. Contohnya, aku cinta padamu. Dah 6 dah. 6. Bahasa Inggeris I love you je. Jadi tu bersangkut paut kan. Jadi tapi untuk saya rasa ada tugas-tugas tertentu yang tertentu oleh orang tertentu seperti saya untuk sentiasa jagalah ataupun sentiasa membawa benda ni kepada masyarakat. Walaupun mungkin ada setengah keadaan tu mungkin banyak kekurangan dari segi hebahan lah, contohnya hebahan, sokongan. Tapi alhamdulillah semakin lama semakin dapat perhatian lah. Walaupun tidaklah menyeluruh tapi alhamdulillah bila mendapat perhatian daripada Timbalan Menteri, saya rasa itu satu keprihatinan mereka lah kepada dunia-dunia penulisan macam ni. Dan juga perhatian masyarakat yang semakin ramailah datang ke acara-acara puisi macam ni. Macam you perhatikan di zaman serba canggih ni lah, zaman TikTok. Dan social medianya yang dengan bahasanya macam-macam dan nilai-nilai bahasa kita dah tiada lagi kesihan dekat social media yang dengan kecamannya, hentamannya, segala macam. Betul. Kalau dia orang komen tu, kalau Yuyu baca lah kan. Biasanya aku rasa macam Yuyu tak baca je. Kalau Yuyu baca ngeling kepala. Dengan nilai-nilai yang tiada ketatasusiliaan orang Melayu dan ketimuran, dengan tidak kesian Ya. dengan makin hamunnya kan. Kalau kita dapat lihat hari ni pun Dato' Aisyah pun, saya pun kesian dengan dia. Betul. Dato' Aisyah pun telah meluahkan perasaan dia dengan makin hamun yang dikeluarkan oleh Diva AA. Sebab sebelum ni dia katanya dia mengenali Azman Ali dengan orang lain, dengan bukan Diva AA. Dan apa yang keluar semalam, dia bukan macam daripada Diva AA, begitu menyedihkan hati dia lah. Kan, kalau kita gambarkan dengan skop yang begitu luas, macam orang luar memandang, mewakili orang kan. luar memandang bahasa kita yang sebegitu rupa. Betul. Apa you boleh bahaskan di sini tentang
ini masa sekarang, mungkin masa di depan, masa depan kita tak cabaran pasti. kan. Betul. Dengan penggunaan bahasa yang sebegitu dah macam Faham, boleh je aku nak cakap kat sini kan? Macam pukimak macam tu kan. Dengan kasar adanya kan? bahasa-bahasa kasar macam tu, direka dengan sebutan yang kita macam tak sedap, macam tak boleh dengar kan. benda ni dulunya orang malu nak sebut. Ya, tapi betul. sekarang dinormalisasikan dengan begitu senang. Wenang sampaikan orang kata macam tak rasa apa dah. Faham tak? Faham tak Yuyu? Itulah saya rasa dulu itu dan berbeza, kita tak tahu 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang akan terbit perkataan-perkataan yang lebih kasar. Kita sekarang tak nak sebut, akan sebut. Ya, betul. Mungkin Yuyu akan saya rasa nak cakap. Saya rasa itu bersangkut paut dengan adab lah. Adab dan bagaimana kita bagaimana kita membudayakan bahasa kita di rumah lah, saya rasa. Terutama kan macam saya sendiri, contohlah macam saya kan, kalau keluarga saya, macam saya ada anak buah ada anak buah, tapi alhamdulillah lah anak-anak buah saya tu kata boleh lah, kata dengar kata lah kan. Jadi saya rasa peranan saya rasa tak boleh lain peranan ibu bapa sendirilah. Peranan ibu bapa macam mana dia nak tegas kepada anak-anak kan. Jadi bila itu saya rasa sebenarnya klise. Benda klise. Kita kena bermula di rumah pun. Tapi saya rasa sebagai seorang kata selebriti selebriti, kita kena tahu peranan kita kepada masyarakat tu sebagai apa kan. Adakah kita peranan kita tu sebagai sekadar selebriti, ataupun kita punya kerja ni memang untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Itu contoh masyarakat. Contohnya lah selebriti tu milik masyarakat. Selebriti mesti milik masyarakat kan. Jadi saya rasa setiap selebriti ataupun setiap seniman artis dia kena ada satu pemikiran apa yang dia kata apa yang ditulis, apa yang disebarkan dekat sosial media akan menjadi ikutan. Ya, adalah membawa pengaruh pada masyarakat. Walaupun pada dia kata saya tak nak orang ikut saya, tapi tak boleh macam tu. Saya tak langsung akan juga ikut. Sebab awak dikenali. Ya. Jadi saya rasa itu kepentingan pemikiran seseorang artis lah yang ada nama kan. Jadi saya rasa seorang seniman ataupun artis tak boleh lari daripada kata kalau boleh jangan ikut saya, tak boleh macam tu kan. Sebab secara tak langsung memang kita membawa pengaruh kepada masyarakat. Jadi apatah lagi untuk orang yang dah dikenali macam abang cakap tadi kan. Dalam skop ni macam ada setengah orang dia mempunyai dua karakter. Ada sisi hitam dan sisi jahat dalam sosial media. Ya. Bila kita berjumpa dia lain. Bila dia dalam sosial media dia lain. Ya, mungkin dan benda tu macam bercanggah dengan apa yang macam masyarakat melihat dia sebagai satu objek yang sukar untuk difahami. Sukar macam dua karakter. Betul. Dia dah confuse macam yang mana satu yang betul, yang mana yang betul. Itulah saya pun sebenarnya itulah macam saya cakap tadi lah, pendidikan ataupun kawal selia media, cara media mengawal selia, dan juga konten-konten yang disampaikan dalam TV, macam dalam podcast ataupun dalam apa jualah cabang tu, mana yang lebih di mainstream kan, atau mana yang lebih diketengahkan kan. Jadi benda-benda tu membawa peranan kepada bahasa kita dan budaya kita. Jadi itu mungkin bukan tanggungjawab saya seorang, tanggungjawab semua kan. Cumanya saya sebagai penggerak ni cabaran itu lebih lagi lah kan. Jadi melalui puisi atau melalui persembahan-persembahan ni lah saya mengajak masyarakat supaya menghargai bahasa kita. Yuyu, di Malaysia sekarang kita ni ada berapa organisasi, ada berapa persatuan ataupun kumpulan yang support puisi ni, perkembangan puisi ni? Sebenarnya kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu yang besar lah. Itu yang besar. Ya. Kemudian ada PENA. 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 Singkatannya? Persatuan Penulis Nasional. Kemudian itu yang terkenal PENA adalah dia bukan sahaja mengumpulkan penggerak-penggerak puisi, tapi semua jenis penulisan. Betul. Novel, betul. Cerpen, penyair semua. PENA. GAPENA. GAPENA gabungan Penulis Nasional. GAPENA ni lebih kepada mengatur
apa ni kata mengurus hubungan dengan saya rasa dengan parlimen lah. Yang menjaga kita punya, yang menjaga dunia dengan bahasa kerajaan. Dengan kerajaan. Ya, hubungan antara penulis dengan kerajaan. Gapena. Itu so mungkin ada penulis-penulis ada suara, ada cadangan kepada kerajaan untuk melaksanakan sekian-sekian. Ya. So melalui Gapena akan menjalinkan kerjasama dengan Dewan Bahasa Pustaka untuk disampaikan kepada pihak kerajaan. Okey, lainnya. Kemudian ada pemuisi. Saya rasa setiap negeri ada persatuan. Setiap negeri ada persatuan. Betul. Contohnya macam penyair. Persatuan penyair itu di Kelantan. Kemudian di pemuisi di Kuala Lumpur. Penyair di Kelantan. So masing-masing ada ID masing-masing untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Betul. Kalau siapa-siapa yang mungkin menggemari dunia penulisan puisi bolehlah follow persatuan ini dengan social media semua kan. Lagi senang sekarang kan. Betul. Dan saya sendiri ada gagasan saya tersendiri lah. Gagasan you. Ya. Kita ada gagasan. Gagasan ni ataupun kalau kita katakan persatuan, gagasan ni macam mana tu? Oh bukan, maksudnya gagasan tu maksudnya ada usaha yang saya bergerak sendiri. Misi sendiri ataupun maksudnya saya tak bergerak dengan persatuan. Saya bergerak sendiri sebab sendiri, tapi ada tim lah. Ada tim lah. Okay. Ada tim kita. Jadi so itu yang kita panggil gagasan Gagasan tu maksudnya macam saya buat apa nama gagasan Yuyu? Festival ni lah, melalui festival. Macam saya bergerak. Tak ada nama. Kalau syarikat tu ada Meja Pujangga. Meja Pujangga tu adalah syarikat daripada Yuyu. Ya, maksudnya kita yang menjalankan gagasan tu lah. Melalui aktiviti nama dia Puitika. Jadi Puitika ni setiap tahun Setiap tahun ada. Dan juga itulah kita bawa ke banyak lokasi. Di Museum Negeri Terengganu, di Menara Al-Usta, di Langkawi baru ni, kemudian ada di Kota Baru, ada di Melaka. Jadi Puitika ni saya gerakkan. Jadi saya tak terlibat dengan mana-mana persatuan. Cumanya sebab saya rasa saya ada ideologi yang tersendiri. Saya ada pemikiran saya yang tersendiri. Macam mana kita nak membawa puisi ni kepada masyarakat. Jadi mungkin ada setengah-setengah persatuan tu yang tak seia, tak sekata kan. Dengan pandangan saya. Jadi saya menggerakkan sendiri. Ada yang tak bersetuju dengan Yuyu Itu biasa. Itu biasa bang, mana-mana. Jadi saya rasa saya bukan sejenis orang yang kalau tak puas hati kita berarak. Saya bukan macam tu. Tak ada mogok apa lah. Mogok tak ada. Walaupun saya ada pandangan macam di usia sekarang saya ada pandangan. Kita nak tahu buat sini habis sini ni kena ada soalan-soalan pedas sikit. Bukan pedas lah, masa membongkar. Sebab kita nampak biasanya kalau puisi, benda yang tiadanya dalam tu ada macam pergolakan, perbalahan, perseteruan dalam tu. Tapi ada yang tak bersetuju. Itu normal. Itu normal, Tapi mungkin apa sebenarnya yang dia orang tak setuju? Okey, contoh Contohnya lah tapi ni berlaku pada saya di usia saya yang lebih remaja sikit lah. Saya rasa sebab antara macam saya lah, saya rasa saya selalu terkilan semasa saya usia remaja tu. Saya tidak ada dapat apa-apa, bukanlah kita nak kata penghargaan cuma kata yang macam bakat-bakat muda ni harus ditolak ke depan, harus diperkenalkan, harus dihargai. Tapi semasa saya usia remaja dulu, saya tidak ada saya tidak diketengahkan sebaik-baiknya. Saya rasa saya ada potensi yang baik, tapi saya tidak ada ruang untuk diketengahkan. Jadi tidak diberi peluang dan tidak ada ruang untuk diketengahkan. Berbeza dengan bidang-bidang lain. Kan yang menolak seniman-seniman muda ke depan kan. Beza dengan dunia penulisan ni, saya rasa mereka perlu masak untuk diketengahkan. Maksudnya perlu matang untuk diketengahkan. Dan jarang kita lihat remaja tu sendiri diangkat sebagai macam penulis yang betul-betul berkaliber. Betul. Penulis remaja dipandang macam kau masih lagi dalam setahun jagung dalam industri puisi macam ni. Betul. Sebab saya rasa maksudnya untuk mencapai
nilai ataupun nama Status sastrawan tu. tu, kau mesti matang, kau kena Matang. tua. Ya. Kau kena berjanggut baru kau dipanggil sastrawan. Kira klise macam tu lah. Secara klise je kan macam Yang tu. ni belum sastrawan lagi ni. Belum lagi So, lah. so kena ada uban Kena ada uban dulu. Jadi benda tu yang saya terkilan. Terkilan. Sebab saya rasa usia bukan usia bukan syarat lah. Usia bukan syarat. Syaratnya adalah sejauh mana kita aktif dalam bidang tu. Sejauh mana sumbangan kita menggerakkan sesuatu tu dalam bidang tu kan. Jadi saya rasa contohnya sekarang saya dah umur dah 35 kan. Jadi saya rasa pemikiran saya tu bukan lagi untuk mencari nama atau sebagainya. Tapi semasa saya di usia remaja tu, saya kurang pendedahan, kurang peluang. Dan pihak-pihak yang berwajib pun tidak menolak saya ke depan. Jadi saya dah miss dah terlepas peluang tu. Dah rugi dah. Rugi dah masa. Rugi remaja saya tu. Sebab saya berbanding rasa sekarang kalau lah Yuyu dilahirkan di zaman ini, mungkin dah ada banyak peluang dan Yuyu pun dah tahu dah macam mana aku nak mencuri peluang tu. Betul. Kita dah tahu dah kaedah dia. Ya. Dan sekarang di usia sekarang ni bukan lagi zaman saya nak mengejar nama atau sebagainya. Sekarang usia saya lah untuk mengejar contohnya kita punya pengalaman ataupun stability ataupun kita punya orang kata apa, kita punya kedudukan keuangan contohnya, ataupun kita punya life, kita punya kehidupan lah stabil kan. Itu kita fikir sekarang, bukan lagi nak famous ke tak famous ke kan. Itu dulu. Itu datang kemudian. Famous akan datang kemudian. Ya. Masa usia tu. Masa tu saya rasa macam kenapa tak ada peluang yang lebih luas padahal aku ada bakat. Aku ada kehebatan tertentu dalam bidang ni. Tapi tak ada orang ataupun tak ada organisasi yang berwajib yang sepatutnya menolak aku ke depan masa tu. Jadi saya terlepas banyak peluang. Saya rasa usia saya, remaja saya tu terlepas banyak peluang. Kerana tak ada ruang dan peluang itu. Tidak disediakan oleh pihak berwajib. Jadi tanggungjawab saya sekarang ni adalah menyediakan peluang tu kepada remaja-remaja. Saya rasa itu dah menjadi tugas saya pula. Tugas saya adalah untuk mencari remaja-remaja atau anak-anak kecil untuk diketengahkan bakat-bakat mereka. Sekarang ni di usia saya sekarang. Itu misi ataupun visi. Betul, visi saya. Meja Pujangga. Betul. Melalui persembahan konsert-konsert puisi dan sebagainya. Tapi kerap dalam tahun ni dah berapa konsert? Tahun ni saja Pak Yuyu ni dia tak henti hantar press release kat aku. Ada je Yuyu ni kalau hantar press release ni adalah ni konsert dia ni kan. Ataupun dia dapat anugerah somewhere ke. Pernah dapat anugerah itu apa lah? Yang pergi ada Yuyu dapat something di Yogyakarta. Yogyakarta tu apa? Itu penyair muda ASEAN. Itu 2015 lama dah lah. Kemudian 2018 di Johor, anugerah Patria Nusantara dalam bidang penulisan lah. Di Johor. Jadi dua yang main lah. Yang menghargai bidang saya lah. Setakat ni. Itu dah cukup ataupun you menagih lagi anugerah lain selepas ni? Saya harap sebenarnya saya boleh dapat anugerah sastrawan muda ke kan. Tapi itu perlukan pelibatan yang lebih dalam lah dalam bidang penulisan kan. Jadi saya harap saya masih konsisten lah dalam menulis tu, insyaAllah. Apa lagi yang you nak capai dalam dunia penulisan puisi ataupun dunia nyanyian yang dijeburi ni? Sebenarnya sangat banyak saya belum. Yalah, okey. Belum capai kan. Awak dah capai apa yang tertulis ya. Awak dah berduet dengan penyanyi nombor 1 Malaysia, you. Penyanyi bersuara lantang kelas A, Aina Abdul. Ni akan datang Dayan Faizah kalau ada rezeki. InsyaAllah. Apa lagi yang awak cita-citakan? Okey. Sebenarnya saya sebenarnya bercita, kalau secara profesional saya bercita-cita untuk ada satu album yang baik dan untuk beraksi di Dewan Philharmonic lah. Itu cita-cita terdekat saya lah. Cita-cita terdekat. Kalau cita-cita yang jauh, mungkin saya rasa saya ingin menjadi seperti Puan Sri Tiara. Kalau nak buat teater, dialah orangnya. Kalau siapakah orang yang paling hebat buat teater di Malaysia?
Puan Sri Tiara. Jadi saya nak digelar siapa orang paling hebat buat program puisi ataupun acara puisi. Orang akan cari Umar Uzair. Itu cita-cita saya lah. Siapa lagi kan dekat Malaysia ni ada macam saya harap Umar Uzair. Saya harap macam tu. Saya harap supaya orang mengenali saya sebagai orang yang mengetengahkan puisi dengan lebih besar lagi, bukan semata-mata di Malaysia saja, sampai ke Singapura kalau boleh, ke Indonesia, sampai ke luar negara lah. Harap-harapnya macam tu. Yuyu dah berapa novel buku puisi yang disebut. Ini bukan puisi. Ini bukan puisi, ini dipanggil selembar anekdot. Anekdot maksudnya tulisan-tulisan pendek lah, pendapat tentang filem apa semua kan. Ya, betul. Tapi kalau aku lah kan, aku dah banyak tulis review filem buat macam ni banyak juga. Aku rasa berjilid-jilid. Aku suka baca Aku tidak percaya pada tanggapan. Ini yang tertulis di belakang semua manusia sama, memiliki akal dan pencapaian yang sama. Aku berpegang pada prinsip setiap manusia adalah berbeza dan dikurniakan pemikiran dengan tingkat kefahaman yang berlapis-lapis dan tidak serupa. Apakah dalam ketidakterbukaan ini aku sebenarnya kosong? Barangkali kerana aku bukan lahir dalam kehidupan bersudut emas untuk dapat merasa semuanya tersedia di depan mata, atau terlahir menjadi bijak pandai seperti teman-teman lain-lain yang sudah menyambung pengajian jauh-jauh di luar negara. Mengutip pengalaman, aku masih diam di tempat sendiri, menjalani dan memandang kehidupan yang serupa setiap hari. Bahasa yang digunakan sangat mudah dan merupakan monolog juga. Macam kita membaca isi hati. Betul. Tertulis menjadi penulisan ke buku lah. Betul. Sebenarnya tapi macam tu lah. Ini bukan cerita dongeng walaupun tajuknya ada dongeng. Selembar dongeng ni maksudnya selembar dongeng ni sebab tu dia ada nyata di hujungnya tu. Maksudnya di sebalik cerita-cerita yang aku kata yang di reka-reka yang direka tulis tu, dia adalah sebenarnya benda yang nyata. Maksudnya dia adalah, buku ni adalah satu cerita-cerita yang saya tulis, yang saya reka-reka, tapi sebenarnya adalah itulah kenyataannya. Dia adalah pendapat yang setiap cerita ni ada konklusi dia, ada dia punya jawapan kepada setiap apa yang saya utarakan tu. Jadi kena baca sampai habis. Yuyu, apa aku nak tanya dia? Yuyu, okey. Antara lah dalam buku ni mesti ada cerita dia kan. Mesti ada cerita. Okey, antara yang paling menarik lah. Ni podcast borak sini habis sini kan. So mungkin yang panas, yang legit, yang jarang kita dengar, dan mungkin ada kisahnya dalam buku ni yang kita nak tahu. Sebelum korang membeli ni, korang atau bukan spoiler kan, guys. Ini daripada mulut pendengarnya. Nak tahu lebih lanjut kena baca ya. Baca. Okey Yuyu. Okey, sebenarnya ada banyak tema banyak tema. Banyak tema dan cerita ni. Yang paling hot. Tema yang paling hot. Okey, go. Tema yang paling hot dalam tu, kita nak bagi tahu lah. Tema yang paling hot dalam tu tentang homoseksual lah. Ada satu cerita. Okey. Tapi bukan cerita tentang homoseksual. Pandangan tentang filem. Baru aku nak tengok. Pandangan tentang satu cerita. Cerita Thailand. Cerita Thailand. Masa tu saya remaja. Masa tu kan ada satu cerita nama dia Metro satu lah. Metrosexual? Bukan metrosexual. Saya rasa apa nama dia. Ada dalam buku tajuk dia tu. Cerita Thailand. Cerita Thailand. Jadi cerita tentang pembedahan seorang lelaki menjadi seorang wanita. Itu ditayangkan masa tu di Astro. Jadi saya tengok masa tu kan, tengok macam kenapa cerita ni boleh lepas kat sini kan? Apakah kerana kita sudah terbuka masa sedangkan tu? Anu dalam botol pun kena ban kan. Filem kegemaran aku perempuan isteri dan dot pun ada kontroversinya kan. Dot pun kena tukar dan jalan tu kan. Jadi kenapa cerita ni boleh lepas di Malaysia? Jadi saya kupas di sebalik filem tu dalam buku ni. Tapi bukan cerita tentang homoseksual. Cerita tentang kenapa filem tu. Nak tahu lebih lanjut kena beli. Berapa ringgit? RM20 saja. RM20? Ya. Okey, nak beli ni macam mana? Nak beli boleh terus berhubung dengan di IG saya pun boleh. Follow Yuyu. Follow. Dekat IG C Umar Uzair. C Umar SI C Umar Uzair. SI.Umar Uzair. Kemudian di di IG gagasan saya itulah Meja Pujangga, tapi Pujangga tu bukan eja PU. Bukannya PUJANG tu bukan. POED. Kenapa?
Pojangga. Meja Pojangga, tapi sebutannya Pojangga. Itulah Awak dah melacurkan bahasa Melayu. itulah perkataan asalnya. Itulah ejaan asal. Aku buat hook kasi. Awak sudah melacurkan bahasa Melayu. Itu ejaan asalnya. Kita letak ni dekat depan. Mesti kata, apa Budi marah ni? Dia ejaan asal. Ejaan asal Pojangga. Sebab dulu di Indonesia ada nama dia gagasan Pojangga Baru. Pojangga Baru tu adalah gagasan untuk penyanyi di sana lah. Jadi ejaannya POEDJANGGA, Pojangga. Tapi sebutannya Pojangga. Boleh duduk di situ. Boleh dapatkan buku saya di situ. Sebenarnya kita lama tak jumpa kan. Okay, first time jumpa awak diperkenalkan oleh seorang PR yang tersohor. Yang tersohor beberapa tahun lalu dan beliau telah meninggal. Betul. Itu Sam Kasim. Semua banyak jasa bukan saja saya, bukan saja awak, tapi penyanyi lain. Ya. Seperti Anwar Zain, Era Fazira, ramai lagi. Kan? So kita pun sedih dengan kehilangan seorang PR. Saya rasa Abang Sam bukan sekadar, bagi saya bukan sekadar seorang PR, kerana semasa tu saya pun masih teraba-raba lagi. Masa kita jumpa tu ke? Masih saya nak masuk kat mana ni masa tu Jadi Abang Sam Kasim yang memperkenalkan saya kepada wartawan-wartawan, bawa saya ke acara-acara sosial, fashion show sebagainya kan. Jadi saya masuk ke dalam dunia hiburan tu melalui Abang Sam Kasim sebenarnya, yang perkenalkan saya dengan banyak ramai pihak lah, termasuklah Abang Budi kan, yang rajin kata masa tu buat tayangan filem kan, filem. Jadi awak suka menonton Saya suka filem. Saya suka menonton filem. Awak suka menonton filem dan awak juga suka review filem. Saya suka review filem. Kenapa awak tidak buat podcast? awak tidak buat review filem dekat YouTube? Sebab saya sebenarnya saya lebih suka menulis. Saya sebenarnya lebih suka menulis daripada bercakap. Dan filem tu merupakan cabang untuk kita mengenali kehidupan. Betul. Dan daripada kehidupan itu awak mengenal beberapa karakter dan awak akan mungkin menyelami karakter tersebut untuk disalurkan dengan melalui tulisan. Betul. Itu sebenarnya zaman remaja saya macam itulah. Saya suka tengok filem, perhatikan. Saya tengok watak dia, kenapa perangai dia macam ni? Kenapa dia buat keputusan tu? Kenapa keputusan ni dibuat bukan keputusan ni? Itulah yang saya nak masuk ke dalam. Kenapa Benjamin Button tu mengambil keputusan untuk lari daripada kekasih dia kan? Jadi saya banyak mengkajilah sebab B bukan sebab A. So kenapa dia jadi A bukan jadi B kan? Macam dia kadang-kadang filem ni dia ada dekat hujung dia boleh disuruh kita teka apa yang sendiri. berlaku. Dan mungkin akan ada part 2, part 3. Walaupun tak ada. Dan kita buat andaian sendiri. Dia macam meninggalkan kita terkantang-kanting. Macam kau buatlah keputusan kau sendiri. kau buat pengakhiran kau sendiri. Betul. Itulah itulah zaman remaja saya macam itulah. Jadi saya terjemahkan melalui buku ini. Memang saya suka review filem. Saya pun tunggu lagi bila Abang Budi nak ajak tengok filem lagi. Sekarang kita dapat sikit-sikit dalam 40 tiket. Lepas ni boleh lah 2 tiket InsyaAllah. Dia ingat ke Yuyu sekarang dekat Kelantan ke Bali. Guys, dia ada satu buah rumah ni. Aku macam terpukul betul dengan keindahan rumah dia sebab betul-betul berada di tepi pantai. Macam rumah aku tu dah macam 5 minit nak pergi ke pantai tu dengan menaiki basikal ke kan. Kalau jalan kaki dalam 10 minit. Macam dia, aku rasa macam 2 saat. Tengok je dah sampai. Keluar buka pintu, sampai dah pantai tu. So rumah tu kat Bali mungkin ada rahsia yang nak diwar-warkan dekat sini. Dengan ceritanya macam panjang ceritanya dekat sini. Sebenarnya itu rumah keluarga angkat saya. Keluarga angkat saya yang saya kenal lebih kurang 8 tahun yang lalu lah. Sekarang siapa yang diami? Sekarang masih ada keluarga di sana. Masih ada Umi di sana. Dan arwah abah baru. Tapi awak banyak ke situ? Saya banyak berhabis di sana. Sebab awak mencari ilham. Sebab satu juga. Dan cerita panjangnya, cerita ni panjang sebenarnya. Pendek kan? Saya mencari-cari kebahagiaan melalui keretakan keluarga saya waktu dalam 2014-2015 macam itulah. Penceraian keluarga lah. Jadi saya terumbang ibu dan ayah bercerai. Ya. Jadi saya tu. Jadi awak lari.
boleh kita larilah. Awak lari untuk mencari ketenangan. Mencari ketenangan, mencari satu benda yang baru mencari satu yang baru. Okey. Jadi saya masa tu macam bukanlah kata jauh daripada keluarga, tidak jauh. Cumanya saya rasa kita sebagai anak kita rasa kecil hati dengan benda yang terjadi. Jadi saya pun mencari satu benda yang apa yang boleh memujuk hati saya sebagai seorang anak. Jadi saya pun terjumpalah satu keluarga, sebuah keluarga yang membawa apa yang kata yang dapat menerima saya lah. Dia agak sebab sikit lah sebenarnya. Cuma bila ingat balik okey, macam mana jumpa keluarga angkat tu? Oh tu yang macam mana kau jumpa tu itu boleh kita simpan lah bahagian tu kan. Cumanya penerimaan mereka terhadap saya tu saya membuatkan macam saya anak sendiri. Macam anak sendiri. Saya terharu. Di sebalik perpecahan keluarga saya tu saya mendapat kasih sayang waktu tu lah. Tuhan bagi kelumit menjumpa keluarga yang boleh yang menumpangkan saya di situ dan sampai sekarang menganggap saya sebagai anak sendiri. Jadi saya rasa bukan saja terhutang budi, terhutang jasa dan tapi dan masa sama sekarang saya dengan keluarga saya okey, tak ada masalah. Cuma semasa itu. Masa 2014. 2014 itulah. Awak pergi membawa diri. Ya. Dan kononnya merajuklah dengan dengan ibu dan ayah kan. Tapi sekarang masih lagi dengan ibu dan ayah okey. Masih okey. Masih okey. Saya perhubungan semakin kita dewasa. Your mom apa nama tu? Ibu dapat suami lain atau apa ni ibu masih di Singapura. Dia dua tak berkahwin. Dia tak berkahwin. Dia kata berpisah secara tersendirilah. Bukan kerana orang ketiga ke apa ke. Tak ada penyundul dalam tak ada penyundul cerita ni. Jadi semasa tapi semakin betul kita dengan perceraian ataupun family broken ni macam anak-anak yang menjadi mangsa. Betul. Perasaan dan psikologi anak dah jadi. Setuju. Sebenarnya secara jujurnya kalau nak bercerai tu cerailah masa anak-anak masih kecil. Masih kecil yang tak tahu apa-apa. Yang tak tahu apa-apa. Kerana anak dah besar ni dia sebenarnya walaupun orang kata dah besar kita dah tak boleh jaga diri sendiri. Memang kita boleh jaga diri sendiri. Nampak hati family kita dapat di luarannya. Di luar okey. Gembira, ceria. Betul. Tapi dalamnya siapa yang tahu? Tak ada siapa yang tahu kan. Jadi kita simpan sendiri. Walaupun tahun 2014-15 tu boleh kata kemuncak kerjaya saya lah. Saya banyak keluar negara masa tu. Ke Moskow, ke Istanbul. Jadi saya rasa itu satu pujukan daripada alam untuk memujuk hati saya. Jadi saya dapat keluar negara, saya dapat dapat membawa persembahan di luar negara kan. Itu secara kerja lah. Kurang lebih awak dah ada masa untuk melupakan betul benda-benda yang menyedihkan ikan masa tu. Ada tak masa tu awak menulis puisi khas sangat banyak untuk kehidupan awak? Ada sangat banyak, ya. Tapi buku puisi tu saya tak bukukan lagi. Kenapa? Kerana saya rasa setiap puisi tu harus melalui tempoh proses kreatif. Itu satu benda lain pula. Pengeraman. Pengeraman dia tu. Awak keram dulu sampai dah layak tak keluar. Tapi kalau mangga, kalau buah pauh, kalau awak ngeram nanti busuk. Tapi sebenarnya puisi ni semakin lama kita simpan, semakin berharga. Kerana semakin kita menulis kita akan tulis tengok cantik tak perkataan ni. Tak cantik buang, simpan. Awak nak mengedit lah. Mengedit dulu. Tapi kalau mengedit dah tak ada keaslian dia. Sentiasa kita sebenarnya itu nama proses kreatif. Okay. Proses kreatif tu kita harus simpan setahun tengok okey tak, simpan dulu. Lepas tu bila kita rasa dah matang 60 puisi tu dah rasa dah masak, kita bukukan. Saya pun memang dalam proses untuk bukukan mungkin setahun 2 tahun lagi lah untuk kumpulan puisi tu kan. Sebab sekarang dah buku baru dia ni dan saya rancang untuk keluarkan satu album puisi tahun depan, barulah buku baru macam tu. Okey, kita tinggalkan dunia puisi, kita pergi ke dunia seram. Seram mana cerita tu? Awak ada cerita hantu. Cerita hantu. Okey, cerita hantu yang berlaku tepi pantai tu. Kat rumah keluarga angkat. Tak ada cerita hantu. Cumanya maksud saya cakap jadilah macam sebenarnya bila kita saya membesar ataupun dah lebih kurang 8 tahun ni hidup di pantai tu, sebenarnya yang yang membezakan pandangan kita terhadap dunia di kota dengan dunia di tepi laut tu dari segi macam tu dari segi cara kita lah, macam
macam saya cakap tadi, kadang-kadang rumah tu macam berkarat ataupun cepat berkarat ya. Sebab situasi angin, satu angin. Maksudnya angin masin. kita nak macam mana kita nak menjaga rumah tu, menjaga rumah maintenance tu kan. Maintenance kita terhadap rumah yang sebesar itu, maksudnya itu orang kata cabaran lah kan. Kerana kat situ masih ada keluarga, cumanya tidaklah ramai di situ kan. Jadi hanya ada Umi sekarang, dan arwah abah pun dah meninggal tahun lepas, baru meninggal Disember. Jadi saya boleh kata saya yang menjagalah rumah tu kan. Walaupun ada juga kadang-kadang kakak-kakak balik kan. Tapi saya yang banyak menghabiskan masa di rumah tu, yang menata rias. Menata rias. Tok Bali tu tempat ni, tempat ikan. Tempat ikan ya. Tempat buat tempat kopok-kopok. Yes. Ada satu kedai namanya, kita promosi pula. Okey, promosi tak apa. Promosi. Satu kedai kopok leko. Paling sedap di situ. Nama dia Seri Murni. Seri Murni. Seri Murni tu. Kalau datang ke itu berdekatan Berdekatan. One day kita pergi. Boleh kopi-kopi bang. Tok Bali kita buat tour, house tour. Boleh. Tunggu saya siap mesin rumput dulu. Cantik tempat tu. Cantik alhamdulillah. Apa nama kampung? Kampung Dalamgu. Kampung Dalagu. Cumanya famous lah tu. Famous. Dalagu tu. Pantai Bisikan Bayu. Dan sebenarnya satu lagi, sepanjang 8 tahun saya duduk di sana tu, kadang-kadang yang buat saya terkilan, sebenarnya kalau kata pantai di situ antara pantai yang tercantik lah kan. Paling indah lah kata, sebab dia ada pula perhentian depannya kan. Cumanya orang kata bila orang datang kat situ, mentality bila datang kat situ sampah bersepah. Mentality orang Kelantan ni geram aku. Orang Kelantan juga. Tak, orang Kelantan ni bila sebenarnya orang Kelantan ni pembersih macam saya. Saya orang Kelantan tapi bersih cantik kan. Saya anak siapa sadar. Tapi kan mentality bila kata orang kata Kelantan ni, orang Kelantan kan mesti kotor. Mesti kotor. Tapi tidak semua. Tidak semua. Nak faham semua orang kena faham. Bila nampak kalau kita berjalan di tepi pantai ada sampah, kita kena kutik ya. Kena kutik. Kita mentality macam tu. Bila dah sampah tak apalah, buang biar je, buat lagi. Yang kita nampak tu ada sampah tang buat lagi. Masalahnya macam tu. Itulah yang yang sore je buat mungkin daripada 10 orang pergi situ, sore je buat. Tapi 9 orang lagi tu dia macam tengok je lah yang mampu kan. Macam saya sendiri setiap minggu, boleh kata setiap minggu kita akan terpaksa kutip sampah depan rumah tu kan. Depan rumah sebab dia bila angin tiup tu kena pagar kan. Kena pagar. Jadi pagar tu macam akan dipenuhi dengan sampah-sampah lah. Jadi saya rasa macam setiap orang nak pergi ke tempat yang bertaraf dunia tapi keindahan tu tak akan terjaga kalau kita ada pemikiran yang macam tu lah kan. Padahal tempat tu sudah sedia cantik. Yalah, yang viral hari tu rasanya tahun lepas kot. Hani Madu pergi kan. Saya tahun ni just buat IG story. IG story. Itu dah boom dan membuka mata orang luar dan juga kerajaan tu sendiri, kerajaan negeri yang mana dah orang kata esoknya terus buat pembersihan CSR. Dan ada yang sekolah-sekolah daripada ni dah buat satu aktiviti. Aktiviti apa? Pergi kutip sampah. Itu satu aktiviti dah. Selain itu cabarannya padahal satu lagi padahal banyak lagi pantai kita. Pantai depan rumah saya Pantai Roma Pantai Roma sama je mentaliti orang kita. Tapi tak kata semua tak kata semua. Masalahnya mentaliti bila nampak sampah tu kutip lah. Tapi bila mentaliti yang satu lagi tu, bila nampak sampah tak apalah, tak apa, semua kat situ lah tempat dah ada sampah, buang je lah. Kasih banyak. Macam itulah. Kita ada pantai-pantai yang cantik pantai betul. Saya rasa Kelantan ni pantai-pantai di Kelantan tu kata memang pemandangan luar biasa lah. Sebab pantai dia pasir dia berbeza dengan negara lain kan. Laut lepas lautnya lebih terbuka daripada macam Johor walaupun tidak setenang, walaupun tidak sejenis pulau perhentian tapi masih kata bertaraf dunia lah di sana. Dan juga cabaran di sana bila musim tengkujuh lah. Betul. Tengkujuh datang tu 2-3 bulan tak buka rumah lah. Tak buka tingkap, tutup tingkap 2-3 bulan macam tu kan. Tu cabaran-cabaran berumah di tepi pantai. Itulah kata kalau takut dia lompat. Kehidupan Yuyu adalah kehidupan nomad.
Boleh kata normal lah. Suka beralih. Sekarang kan zaman teknologi. Ya. Internet ada di tangan kita. Ya, betul. Kita ke mana saja asalkan ada 5G. Betul. 5G tak main 4G sekarang. Ada je internet, adalah di kerjanya. situ ada internet, di situlah ada tambah kita. lagi kalau kerja macam Yuyu, yalah suka buat email apa semua, betul. press release, tapi tidak bersandarkan kepada internet semata-mata. Kalau tak ada internet pun aku boleh menulis sendiri. puisi. Betul. Macam tu. Menulis, selain menulis pun saya memang kalau kat rumah tu memang saya suka mendekor lah. Mendekorasi. Awak boleh jadi pereka letak lah. Pereka letak buku dan juga pereka hiasan dalaman. Ni dah cantik dah ni. Ni pun kita dapat juga idea. Okey lah, bagi idea sikit bagi saya. Apa yang patut saya buat lagi. Okey Yuyu. Okey ini. Okey, bagilah cadangan. Bagi cadangan. Okey, saya kena cat. Sebenarnya bukan bagi cadangan, saya yang kena ambil cadangan ni sebenarnya kan. Kena. Ni yang cantik logo ni kan. Saya suka putih. Okey. Tapi bila putih sangat, dia tak boleh dengan sebab kat sini kan saya suka gelap. Okey. Mata saya terlampau silau. Jadi saya memerlukan penata cahaya yang terlampau yang romantik macam tu kan. So okey saya sini okey. Lulus. Lulus. Kapet lah kena tukar. Kapet katanya dia boleh menyerap bunyi. Dia boleh menyerap bunyi. Macam tu. Baik. Tapi mungkin tak berganti dalam 2-3 tahun. Lain semua lulus. Lain semua okey cantik. Apa perkembangan lain yang Yuyu nak kongsikan? Kita ada 6 minit lagi. 6 minit lagi. Selain tu saya pun berancang untuk sebenarnya saya berancang sebenarnya ni masih dalam perancangan lagi lah. Dan insya-Allah tahun depan saya akan harap dapat beraksi di Dewan Philharmonic Petronas. Sebab kita baru berjumpa dengan pihak DFP hari tu dan mendapat maklum balas yang baik lah. Jadi saya rasa itu satu lagi perancangan saya lah. Rancangan Meja Pujangga untuk tahun 2024. Maksudnya buat puitika dekat situ? Buat konsert puisi di dalam Dewan Philharmonic Petronas. Maksudnya tak kerap kot macam. Tak kerap. Memang saya rasa tak pernah. Tak pernah saya rasa. Tak pernah di dalam panggung. Sama juga di Istana Budaya juga. Di Istana Budaya tu pun belum ada lagi satu konsert puisi khusus dalam panggung kan. Jadi saya pun memang memang menunggu-nunggulah untuk beraksi di Dewan Philharmonic itu bersama dengan beberapa seniman lain lah yang kita akan maklumkan nanti. Sama-sama kita tunggu. InsyaAllah semoga segalanya dipermudahkan. 2024 insyaAllah. 2024 pastinya Dewan Philharmonic Petronas sebuah dewan yang cukup prestige. Betul. So Harry Jalil, silakan. Aku lulus dengan rekomendasi. Harry kalau tak pergi konsert dia marah. Itu Whitney Houston hari Sabtu lepas. Kebetulan I tak sihat tau. Okay. Harry sorry Harry tak dapat datang. Tak sihat. Tapi orang tu gah macam dia buat bukan dekat Dewan. Cumanya orkestra tu daripada orkestra Philharmonic. Dia buat dekat KLCC di taman tu ya? Bukan taman. Dewan Plenary. Plenary. Okey. Bayangkan. Tapi ada seorang penyanyi je yang nyanyi lagu-lagu Whitney Houston. Okey. So you suka orkestra? Saya suka orkestra sebab masa saya umur 20-an macam tu, abang saudara saya merupakan jurugambar untuk DFP. Jadi setiap minggu dia cakap ke Harry. You ada cakap dekat Harry? Belum lagi. Kenapa tak Harry yang mana? Harry mana tu? Harry Jalil. Dia PR Dewan Philharmonic. Iya ke? Kita belum jumpa lagi. Ingat ke you kenal dia? Okey, tak apa. Maaf. Kita jumpa dengan pengarah muzik ni masa tu. Pengarah muzik. Jadi masa saya umur 20-an tu, setiap minggu selama setahun saya akan pergi ke Dewan Philharmonic tu untuk melihat orkestra. Jadi saya memahamilah muzik-muzik orkestra tu. Yuyu, kata-kata akhir daripada Yuyu mungkin
nak sampaikan sesuatu sebelum kita berpisah? Kata-kata Seronok bercakap dengan Yuyu sebab dia lama tak datang. Rindu juga kan dia nak Rindu, borak-borak. Dah lah buat podcast macam satu perbualan. Macam curhat-curhat gitu kan. Saya harap masyarakat lebih banyak atau lebih ramai masyarakat dapat orang kata menjagalah bahasa kita kan, dan mempunyai kesedaran. Pentingnya kita menjaga aku cakap dekat orang lah, tapi aku sendiri macam dekat podcast, kalau tengok podcast kan semua bahasa Kelantan, bahasa Inggeris semuanya digaulkan. Dia kesedaran tu penting kesedaran, tanggungjawab kan. Dan saya mengajak masyarakat untuk terus mencintailah bahasa Melayu kita, dan juga mengenali puisi-puisi, nazam, syair-syair kita kan. Tidaklah perlu menjadi penyair, tapi harus menjaga seni bahasa dan juga seni ketamadunan kita lah. Dia dah ada 2 ni nampak kat sini Ini cukup berharga bagi Itu Yuyu. susah nak dapat, jadi kenalah penyair tayang muda ke mana-mana. ASEAN 2015 dan juga anugerah Patria Nusantara. Ini di Bali. Di Johor. Di Johor ni. Dia penyair ASEAN di macam Indonesia. Penyair Patria. ASEAN di Jogja. Penyair ASEAN di Yogyakarta. Patria Nusantara di Johor. Wow. Satu kejayaan dari Yuyu, tahniah untuk awak. Peribadilah. Dan kemudian hari tahun demi tahun karya awak InsyaAllah semakin membangun. Terima kasih banyak. Dan teruskan istiqamah dalam dunia penulisan puisi dan menyanyi sekali. Susah nak jadi nak cari orang muda macam awak. Ya, masih muda lah. Masih muda lah, 35. Belum muda lagi. Tak macam aku, macam 47 dah. Muda lagi. Okey. Nak menyanyi satu hal. Ya. Nak pegang puisi pun satu hal. Jadi awak berminat ke arah situ. Ya, betul. Saya harap saya sentiasa. Harapnya selepas ni tak ada soalan. Yuyu, berapa lama dalam? Berapa lama awak nak ni? Awak tak nak bertukar kepada hip hop ke? Saya harap tak ada soalan lagi. Tak ada soalan macam tu. Memang tak ada. Sebab Yuyu dia kan sama juga. Dia sampai mati. Perjuangan dia lah sampai mati. Betul. Dulu adalah banyak soalan-soalan tu. Tapi alhamdulillah sekarang tak adalah soalan-soalan tu lagi. Saya harap soalan-soalan itu macam menjatuhkan semangat. Macam macam kau cakap dunia aku macam tak boleh pergi je dengan macam ni kan. Tapi harap-harapnya okeylah. Begitulah. Saya harap selepas ni tak ada orang tanya lagi dah berapa lama dalam bidang ni kan. Saya harap macam itulah. Alright, thank you so much Yuyu. Kita dah kehabisan masa. Kita jumpa lagi Yuyu untuk masa depan. Seronok berborak bersama dengan orang yang kita kenal beberapa tahun tapi tak jumpa. Okay. Thank you so much for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat petang.